Yo guys, kembali ke channel Corner Flag. So aku hari ni akan merungkaikan pasal Premier League week match day 9. So untuk game pertama, game ni aku sedih game ni. Chelsea 2, Arsenal 2 main dekat Stamford Bridge. Performance yang sampah daripada Arsenal. Semua tak bermaya. Aku tengok tak ada satu player pun dalam team tu yang tak ada macam like inisiatif, tak ada semangat. Dalam game ni aku boleh nampak Odegaard hilang. Odegaard tak ada dalam radar. Aku fikir kita main 10 orang. Rupanya tak, kita main 11 orang. Cuma Odegaard kena chop kau-kau dengan play Chelsea. Kat second half ni aku boleh nampak baru ada macam performance sikit. Cuma yang aku pelik kenapa Arteta tak sub off Odegaard keluar masa second half tu, patut masukkan Kai Havertz. Masa dia masukkan Kai Havertz masa minit ke 80 lebih tu, Kai Havertz sampai energize, performance dia lagi bagus. Tapi aku tak pastilah itu Arteta punya masalah tu. And David Raya banyak tu banyak error dia buat. Masalah sejak belakangan ni dia memang banyak ada error-error tertentu dia ni, and dalam game ni pun dia concede one of goal bodoh-bodoh. Positioning dia out gila, tak tahu lah korang cakap apa. Aku rasa Arteta kena fikir lah untuk dropkan Raya ni and masukkan Ramsdale ni tak ada apa-apa salah pun sebenarnya, tapi kenapa dia chop off Ramsdale ni aku pun tak pasti. Tapi untuk performance Arsenal ni aku boleh katakan yang first half semua sampah. I'll be totally frank, so first half total sampah. Aku tak percaya itu Arsenal tu. Okay, itu kan Arsenal aku rasa first half tu. Second half baru aku nampak certain characters macam Rice, Saliba, Gabriel. Dia orang macam ada function sikit dalam team tu. And itulah kita dapatkan satu point tu pun okey lah. Chelsea pula, diorang nampak macam dalam prime Chelsea diorang masa zaman Drogba tu dulu kala. Diorang main penuh dengan intensity, dengan apa yang patut. To be honest, Arsenal banyak bagi diorang space, banyak bagi diorang counter attacking possibilities. Tapi to be honest, gol-gol yang datang daripada Chelsea semua ialah gol lucky, penalty, luck. Gol Mudryk tu, itu paling luck sekali. Sebab positioning dia nak cross, tapi positioning dia lari. Mudryk dapat goal of the season lah basically. Tapi sama 20 minit terakhir Chelsea become the 2023-2024 main Chelsea. Ada orang tiba-tiba jatuh, kelemahan, tak tahu apa jadi. Robert Sanchez bagi gol percuma kepada Declan Rice, dan Trossard bagi satu gol wonder yang dihadiahkan daripada Gusto. Yalah, tapi to be honest, Chelsea punya team yang aku cakap memang betul-betul padu ialah Cole Palmer. Cole Palmer is one of the, I think, best striker currently dekat Chelsea tu. And I think with Cole Palmer heading the line and Sterling dekat kiri, Mudryk belah kiri, Sterling belah kanan, aku rasa memang padu lah team Chelsea ni. And aku rasa untuk minggu ni pun ada inconsistency dalam bahagian referee juga. Patutnya tackle yang dia buat, Cole Palmer buat tackle kepada Gabriel Jesus patut kat merah. Patut VAR patut tengok and panggil referee, patut dapat kamera. Inconsistency ni still ada lagi dalam game macam ni. Aku tak pastilah bila benda ni akan dibetulkan atau apa-apa. Ya, itu je lah aku nak cakap. So untuk game seterusnya, kita akan pergi kepada Sheffield 1, Manchester United 2. Memang solid performance dari Manchester United. Player Manchester United lebih nampak semangat, lebih fokus. Dan I can say a great performance from McTominay. McTominay, aku rasa siapalah, aku tak pastilah. McTominay patut jadi striker ke midfield. Aku rasa McTominay lagi bagus daripada striker korang yang sedia ada sekarang ni. Positioning dia bagus, scoring ability dia bagus. And aku tak pastilah siapa yang tukarkan dia ke midfield ni. Memang bodoh aku rasa orang yang tukarkan tu. And defend korang yang baru ni, Maguire and Evans. And aku nampak Maguire pun nampak tak gelabah macam dulu. Maybe sebab partnership dia dengan Evans dulu dengan kat Leicester dulu. Mana tahu kan, respark balik. And Maguire nampak solid. Aku tak boleh cakap apa-apa bad pasal Maguire. Dia buat kerja dia. And Evans pun, to be honest, like calm and composed. But ada lah few times dia ni. Tapi itulah, buat macam mana kan. Itu yang korang ada. Tapi overall performance Manchester United agak bagus. Tapi kita akan tengoklah performance yang betul dekat
Manchester derby minggu depan. Sheffield first 20 minit je nampak ganas, nampak hebat, lepas tu hampir hilang. Memang diorang akan relegate lah, tak boleh nak cakap apalah. Ryan Brewster aku rasa dia nampak dangerous tapi dia kat salah team lah Ryan Brewster tu. Kalau aku katakan Sheffield ni dia bukan build for Premier League, dia build for Championship punya team. Kalau January diorang tak kalau contohlah kalau January ni kan diorang dapat loan Lionel Messi kan, mana tahu boleh stay dalam league ni. So yeah, so untuk game seterusnya, game ni pun Manchester City versus Brighton. Manchester City 2, Brighton 1. Dan dengan ada Rodri ni kita boleh nampak ada Rodri ni perbezaan dia macam langit dan bumi. Langit dan bumi lah. Rodri ni memang penting dalam team. Kita boleh nampak Rodri memang penting dalam team City ni. City nampak clean dalam team ni. Attacking midfield diorang dapat buat apa yang patutnya. Tak adalah yang stupid stuff macam Bernardo Silva duduk bawah gila. Macam tu tak. Itu boleh nampak Rodri bila jaga kat defense, antara defense dengan midfield tu. Bila dia ada tu, ada nampak structure yang betul lah. And nampak lebih fluid lah. Aku rasa ni first time aku tengok Haaland create chance tu dia sendiri dalam game dalam Premier League. Aku rasa ni first time aku rasa ni. And tu lah Haaland dapat, aku rasa Haaland dah start mula score balik. Tak tahu bila dia akan berhenti score balik. Alvarez pun tengah cucuk belakang dia je. Kita tengok macam mana. And tapi dalam game ni kita boleh nampak Foden lah. Foden ni macam Grealish-esque. And aku tak tahu kenapa Grealish tak main. Tapi Foden is like Grealish-esque. Dia boleh main daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. And I can say he's one of the top Manchester City punya player lah dalam ni. Yang Akanji punya red card I think is well deserved. Tak patutlah dia jadi bodoh. Nak habis dah game tu, see it through. So tak payah tolak-tolak dapatkan red card yang bodoh-bodoh macam tu. And Brighton, aku rasa dalam 9 game yang kita Brighton main 9 game ni, aku rasa ni first time aku nampak Mitoma yang dengan padu ni aku rasa. Dia perform seperti biasa macam mana dia perform tahun lepas. And Lewis Dunk, aku rasa dia nampak a proper old guard punya defender. Memang aku rasa tim-tim macam Chelsea yang ada macam Thiago Silva ni, hard rock punya ni, boleh ambil Lewis Dunk ni sebagai defender yang bagus lah untuk diorang gantikan dengan Thiago Silva ni. Aku rasa dia punya usia pun lebih kurang je. And tapi overall kita boleh nampak macam Brighton ni macam one of the top 6 lah. And diorang bermain macam one of the top 6. Diorang bagi susah untuk Manchester City. So game seterusnya, Liverpool versus Everton. Merseyside derby. Derby yang paling aku rasa tak balance langsung. Okay. Liverpool yang duduk kat tangga ke-4/ketiga. And Everton duduk ke tangga ke-16. Tapi to be fair, to Sean Dyche punya team, within 10 men also diorang perform hebat. And diorang buat Liverpool cari gol tu dengan susah payahnya. Sebab gol diorang semua, gol Liverpool semua datang pada minit ke-80. 70 ke atas. Satu daripada penalti and satu lagi daripada counter attack ke minit terakhir tu. And to be fair, Sean Dyche punya team memang defensively memang diorang bagus. Diorang boleh halang satu Titanic pun untuk masuk double goal diorang. Sebab Sean Dyche create satu team yang memang padu lah daripada segi defensif tu. Tapi nak buat macam ni kena counter attack, penalty, diorang tak ada luck lah. Itu dah cakap Liverpool masih kuat and ongoing lagi. Diorang, Nunes dah jumpa rentak dia. Memang bagus aku rasa Nunes disubkan masuk late on, because dari kat situ baru nampak dia punya like contribution dia banyak sangat. Salah dia masih ongoing and cari dia punya rentak semua. And yalah, aku rasa dalam team ni aku rasa paling gempak ialah Diaz lah. Diaz I think is one of the raw. Dia nampak raw tapi dia nampak the refined kind of raw. Aku rasa Liverpool will be one of the top contenders lah to become Premier League punya title contenders lah untuk Prem season ni. So untuk game yang terakhir, Aston Villa versus West Ham 4-1. Aston Villa ni, jangan kita tidur dengan tim Aston Villa ni. Dekat depan kan, diorang ada Diaby dengan Ollie Watkins kan. Diorang bahaya gila weh. Diorang dua ni macam masa Salah dengan Mane mula-mula tau dekat Liverpool. Bahaya gila. Diaby macam Mane, Ollie Watkins macam Salah. To be fair, diorang memang ada memang aku rasa kan dia dekat
9 game ni aku rasa dekat 3 ke 4 game yang diorang main, diorang dah score more than 3 goals every game. And aku rasa kalau tim-tim besar yang main dengan diorang ni, kalau tidur sikit, contoh macam Arsenal main macam tu, aku rasa boleh kena bantai 3-4-0 tu. Sebab Aston Villa punya like attacking prowess ni semua memang counter attacking memang gempak lah. Dia macam Liverpool-esque lah diorang ni semua. Tapi aku boleh nampak lah Aston Villa masuk ke Europa League. Even Champions League kan possibility lah kalau one of the top 6. Ni lah jatuh ke apa. West Ham kadang off kadang okay. Aku pun tak pastilah nak cakap apa pasal West Ham ni. Hari tu tak silap aku dia bantai satu tim lain tapi dia banyak inconsistency dalam tim diorang tu. Aku rasa sejak Rice tak ada tu diorang tak ada like a proper defensive. Alvarez tu ada, cuma Alvarez tu baru lagi and baru tengah belajar lagi dalam Premier League ni. So cannot ni sangat. Tapi aku rasa diorang akan duduk kat mid table, tak ada masalah kot mid table. Diorang memang akan ada. Cuma West Ham je lah. West Ham is West Ham. And aku rasa diorang patut January ni patut beli a few players lah macam attacking atau defense lah. Cukup lah pakai Antonio tu. Aku rasa diorang boleh go for the Sheffield United punya Ryan Brewster. Okay lah kot untuk team ni sebab dia boleh bantulah daripada segi Antonio saja. I think that's all for this week. Make sure you guys to like and subscribe, share pada kawan-kawan anda. Aku akan jumpa pada video seterusnya. Ciao.